Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Berjumpa kali ini kita dalam siri ke-95 Goal Forever. Majoriti manusia di dunia miskin. Walaupun sebenarnya mereka bekerja kuat siang dan malam. Suami isteri bekerja. Ada juga suami buat dua kerja. Tapi tak ke mana, masih miskin. Mereka yang kaya pula pergi meeting syarikat seminggu sekali atau dua kali saja. Kaya. Apa sebabnya? Antara punca utama kenapa penduduk dunia kekal miskin adalah penggunaan wang fiat atau wang kertas yang nilainya sentiasa jatuh. Tahun ini dapat sekian banyak. Tahun depan dapat lebih. Lepas 5 tahun lagi, pendapatan naik tinggi. Tapi belanja habis semuanya. Dimakan oleh inflasi. Kualiti hidup masih sama. Persoalannya, adakah ianya kebetulan? Jom kita bincang. Majoriti miskin. Sungguh pun bumi ini kita tahu dipenuhi pelbagai sumber kekayaan. Sama ada di darat atau di laut. Pelik bukan? Kekayaan ada, tapi majoriti miskin. Jom kita dengar apa firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang maksudnya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Padahal kamu mengetahui. Saya yakin bahawa rezeki Allah itu luas dan cukup untuk semua penduduk bumi hidup selesa. Tapi kenapa masih ramai hanya sekadar kais pagi, makan pagi dan sebagainya? Kalau kita lihat pada penghujung ayat tersebut yang dibacakan sebentar tadi, kita perlu semak balik diri kita, amalan kita, keyakinan kita. Kita mungkin ada tandingan yang kita masih yakin, bukannya kepada Allah 100%. Baik, cuba kita analisa senario ini. Seorang yang ada RM2,000 hari ini, jika dia hidup pada tahun 1960, dia dikira seorang yang berada. Kerana ketika itu, seorang buruh kasar, seperti bapa saya contohnya, hanya dapat RM110 sebulan sebagai pekerja kilang. Cukup makan, Alhamdulillah. Tapi hari ini, RM2,000 seorang pun tak cukup di Penang. Bukankah angka 2,000 jauh lebih besar dari 110? Tapi bila kita kata RM2,000 dalam ringgit, RM2,000 hari ini, nilainya jauh lebih rendah daripada RM110 pada tahun 1960. Adakah ini kebetulan? Ianya adalah perancangan. Saya tidak yakin perkara ini kebetulan. Jom kita buka lipatan sejarah. Wang kertas dolar yang kita lihat yang ada hari ini mula diperkenalkan oleh Federal Reserve Bank, Bank Pusat Amerika pada tahun 1913. Ianya merupakan rancangan mereka yang tamak. Siapa mereka? Mereka adalah golongan elit. Mereka nak kaut kekayaan dan keuntungan dengan mudah, dengan cara yang batil, tanpa perlu bekerja kuat, hanya guna tipu helah. Inilah caranya negara-negara maju menindas negara miskin. Kita orang-orang timur kerja kuat siang malam, tapi dapat wang kertas yang nilainya lebih kecil berbanding mata wang kertas dolar, di mana rakyat mereka di barat dapat manfaat daripada kerja kuat kita. Hidup rakyat mereka selesa di negara-negara maju.
di mana syarikat-syarikat gergasi mereka buka kilang, buka cawangan di negara-negara kita di timur dengan memberi bayaran yang sangat kecil. Buruh murahan, pengurusan tertinggi, eksekutif mereka dapat ganjaran berjuta dolar setahun di samping berbagai keistimewaan lain. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang maksudnya, berlaku kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Sehinggalah akhir ayat. Jadi, ianya bukan kebetulan, tapi merupakan perancangan sebahagian daripada manusia. Bekas senator di Amerika, Ron Paul, beliau cukup tegas menuduh Bank Pusat Amerika sebagai pencuri. Pencuri, ya. Kenapa? Sila tonton video Gold Forever, siri yang ke-52 yang di-upload pada bulan Mei yang lepas. Kita lihat beberapa kelebihan apabila emas digunakan. Ada 4 yang disenaraikan di sini. Yang pertamanya, emas merupakan aset tetap. Harga rumah, harga tanah dan sebagainya tidak berubah. Kenapa tanah perlu berubah nilainya tahun ini dengan tahun 1960? Sedangkan luasnya dan sebagainya sama, bukan? Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, penggunaan emas ini memberi kawal selia sendiri dan menstabilkan ekonomi. Wang kertas akibatkan ekonomi tak stabil seperti mana yang kita lalui sedang hadapi pada hari ini. Yang ketiganya, kita lihat emas mengelak inflasi dan hutang. Emas tiada inflasi dan negara-negara tidak boleh berhutang sesuka hati sebagaimana yang berlaku kepada negara-negara hari ini, termasuk Malaysia boleh buat hutang bila-bila masa sahaja. Dan yang terakhir, yang keempat, emas beri ganjaran kepada negara yang produktif. Negara-negara timur yang kita sebutkan sebentar tadi, mereka yang bekerja kuat di negara-negara timur tidak mendapat habuan yang sewajarnya. Sebaliknya, negara yang tak produktif di barat, mereka dapat habuan yang besar. Itu adalah ketidakadilan apabila emas tidak digunakan. Justru kelebihan pada emas yang merupakan ciptaan Allah ini sengaja diabaikan daripada diguna sebagai wang oleh pihak barat kerana mereka ada muslihat dan rancangan jahat. Wallahu alam. Sekadar itu perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi